This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So hari ni kita nak belajar tajuk 10. Kita ambil yang hujung. Tajuk 10 tajuknya ialah nombor indeks. Kerana daripada tajuk 10 ni dia akan menjadi soalan pilihan untuk SPM lah. Okay, dia akan ada 2 soalan daripada tingkatan 4, tajuk akhir tingkatan 4. Kemudian dia ada 2 soalan daripada dua tajuk tingkatan 5. Jadi kalau pelajar SPM dia memang suka jadikan soalan ni sebagai soalan pilihan dia orang lah. Nanti dia kena pilih bahagian C macam tu. Dia kena pilih dan ramai yang akan pilih soalan daripada tajuk 10. Okey, so tajuk 10 ni kalau kita tengok peta minda pun dia kecil je. Okay, kita nak belajar, kalau kita tengok soalan pasir pun, dia memang berkisar tentang benda yang sama saja. Okay, sebelum tu suara saya boleh dengar kan? Okey. Okey, untuk yang pertama, Madam nak bagi tahu untuk tajuk 10, kita akan ada 2 rumus. Yang pertama, rumus yang ini adalah rumus nombor 19. Ini rumus nombor 19. Dan ada satu lagi rumus yang ini akan diberikan rumus nombor 20 dalam senarai rumus sehingga tahun inilah. Kalau kita tengok soalan tahun lepas pun memang dia bagi 2 rumus ini semasa exam. Cuma cara nak menjawab soalan, kita bergantung kepada rezeki kita, jadual table kita tu dibagi macam mana, adakah mudah difahami ataupun sukar difahami. So kita doakan biar mudah difahami lah. Okey, so untuk rumus yang pertama di peringkat sekolah menengah, okey, nombor indeks ni dia membandingkan kuantiti. Macam zaman sekarang ni kuantiti telur yang tak ada sekarang ni kan. Kuantiti telur pada masa sekarang, saya kecilkan sikit. Okey, kuantiti semasa sekarang, ni masa tertentu maksudnya waktu sekarang, kita kena bandingkan dengan kuantiti telur pada tahun sebelum ataupun tahun asas. Dia ada 2. Kita banding yang sekarang dengan yang lepas. Tahun tu mengikut soalan lah. Okey, kadang-kadang kita membandingkan kuantiti. So kat sini untuk SPM dia fokus kepada kuantiti. Saya tak tukar lagi ni ya. Okey. Saya nak kena tukar kepada pen yang lebih kecil. So dia membandingkan tentang kuantiti dan kita juga boleh membandingkan dengan harga barang. Price, harga Saya ngajar bahasa Inggeris. Harga. Okay, sebab tadi saya buat video untuk matrikulasi, saya guna yang besar. So yang ini adalah harga. Harga pun kita boleh buat nombor indeks. Harga dan juga kuantiti. Okey, rumus 19 ni memang nak guna setiap tahun ya, setiap tahun. Kemudian Madam nak bagi kata kunci soalan ni, apakah kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan nilai I di sini. Okay, I di sini adalah untuk ringkasan nombor indeks. Kalau kita dapat, jawapan kita adalah 100. Okay, kalau pelajar dapat 100, 100 tu bermaksud tidak berubah. Okay, nilai indeks kita, kuantiti ke, price ke, dia tidak berubah. Okay, tidak berubah. Okey. Kalau pelajar kira nilai I dia nanti, contohnya dia dapat, nilai I dia tu dia dapat 80, iaitu kurang daripada 100, kita akan kata nilai itu menyusut
ataupun berkurang. Kalau dapat yang ini kurang daripada 100, kita panggil dia berlaku penyusutan, susut ataupun berkurang. Berkurang dia ni kita tengok kalau 80 dia berkurang sebanyak 20%. Kalau jawapan awak tu 100, maksudnya tiada perubahan kuantiti pada waktu sekarang dengan kuantiti pada tahun lepas. Dia sama. Sebaliknya kalau pelajar dapat jawapannya adalah 120 melebihi 100, bermaksud nilai kuantiti barang itu meningkat. Meningkat 20% berbanding tahun asas. Jadi pelajar kena alert beberapa perkara ni. Yang pertama, kalau dia kurang dari 100 atau kalau dia sama dengan 100 ataupun dia lebih besar dari 100. Sebab dalam soalan dia akan mention semua benda ni supaya pelajar yang faham tajuk ni dia rasa senang, yang tidak faham dia akan rasa sukar. Iaitu tentang nombor indeks, tetapi untuk SPM dia cerita pasal perubahan kuantiti. Tapi Madam bagi tahu awal-awal, kuantiti boleh, harga pun boleh sebab soalan SPM ada tentang harga. Okay, saya takut awak baca kat sini, awak jumpa kuantiti sahaja. Sebenarnya kuantiti pun betul, satu lagi harga pun betul. So kita tengoklah nanti soalannya bagaimana. So yang hari ni, Madam nak sentuh yang ni dulu. Okay, kalau awak tengok soalan nanti dia akan ada satu lagi yang ini. Ada dua. Tapi kita kena tengok situasi soalan SPM. So untuk tajuk 10 ni kita dah habis separuh. Okey, Madam buka kepada soalan sebelum Madam buat latihan dengan pelajar. Kat mana ada rasa nak tanya? Okey, kalau tak ada, okey, Madam memendekkan video, Madam terus kepada latihan. Okey. So yang pertama, beginilah dia soalan kalau bahagian C kat belakang tu, memang dia mengumpulkan 10 mata, 10 markah. Okey, bila pelajar dapat soalan, pelajar cari dulu soalan sama ada dia nak baca bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Kemudian cari perkataan asas. So bila Madam cari, Madam dapat asas tahun 2011. Setiap soalan dia mesti ada tahun asas. Kemudian tahun asas di sinilah. Kalau kita buat, inilah dia tahun asas tahun 2011. Semasa di sini semua nilainya adalah 100. Semua 100 sebab dia asas. Okey, kemudian saya nak ajar baca table. Okey, saya nak ajar baca table. Dia bagi tahu di sini bahawa indeks harga. Tu Madam kata tadi, kita duduk belajar dalam nota indeks kuantiti dan pelajar kena ingat rumus tu kuantiti ataupun harga. Okey, indeks harga tahun 2013 berasaskan 2010. Jadi kalau pelajar tengok kat sini, pada tahun 2011, okay, nilai nombor indeks dia adalah 100. Dekat sini nilai tu dah jadi 106. Okey, oleh kerana nilainya dah melebihi 100, kita akan kata berlaku kenaikan sebanyak 6%. Itu cara kita baca table. Boleh ke awak? Okey ke tak? Okey? Boleh Okey. So sekarang, sekejap Madam buka dekat ruangan chat lah. Okey. Kalau Madam tengok pula, untuk tahun 2015, tadi kita cerita tahun 2013 berasaskan kepada 2011. Okey, kalau pelajar tengok,
tahun 2015 berasaskan 2011. Nilainya adalah 120. Bermaksud harga barang pada tahun 2015 meningkat 20% berbanding harga pada tahun 2011 yang warna kuning. Dekat sini tadi kita kata meningkat 6% berbanding 2011. Yang ini kita kata meningkat 20% berbanding tahun 2011. Okey, kalau kita tengok bahan B pula. Okey, bahan B contohnya kat sini Madam nak buat warna biru ni. Okey, warna biru bahan B semasa tahun 2011 nilainya adalah 100 kerana dia adalah tahun asas. Pada tahun 2013, 2 tahun telah berlalu, kita dapati nilai harga pada tahun 2013 telah meningkat sebanyak 5%. Manakala tahun 2015 harganya meningkat sebanyak 25% berasaskan tahun 2011. Itu cara membaca dan cara kita kaitkan dengan nota Madam tadi. Okey, bahan C meningkat, harga barang meningkat 10% berbanding tahun 2011 dan nilai, sebab ni soalan jadi dia minta kita cari apakah nilai M di situ. Cara membaca dulu saya bagi. Okey, sebab kalau nak menjawab soalan ni dia panjang sedikit lah. Okey, kemudian dia bagi tahu kat sini supaya kita dapat jawapan tu, dia bagi tahu harga bahan C ni, okey, dia cerita tentang harga, dia bukan cerita pasal kuantiti. Harga bahan C tahun 2011 ialah RM12. Okey. Kemudian harganya pada tahun 2015 harganya adalah RM15.60. Jadi kalau Madam guna rumus tadi yang kat depan tadi, kan? Ada rumus. Okey, kalau rumus dia nombor 19. Okey, kalau pelajar rujuk nombor 19 ataupun kalau pelajar nak rujuk dalam bahan saya mengajar, saya memang dah sediakan jawapan-jawapan ni. Kalau pelajar yang baru masuk, dia tak tahu nak ambil kat mana, pergi je ke WhatsApp group, awak tekan bahagian atas ni. Tekan bahagian atas, awak Google Meet, link kita lah, koleksi video pun ada, awak tekan read more, ni bahan perbincangan. Awak tekan link tu, dia akan bawa awak kepada link perbincangan, dalam tu ada nota dan ada jawapan. Semua ada kat sini. Cuma hari ni saya nak buat kita panggil ulang kaji sebab kita dah habis dah. 3/4 kita dah pernah bincang. Okey, tajuk 10 ada kat sini. Kalau siapa nak tengok dalam bentuk gambar pun ada, peta minda pun ada. Jawapan akhir pun ada. Ikutlah mana-mana. Semua ada kat sini. Okey. Contohnya pelajar tengok jalan kerja saya ni. So dia bagi tadi dalam soalan, dia bagi dekat kita harga pada tahun 2011. Kemudian harga pada tahun 2015. Jadi dalam rumus tadi, kalau kita buka balik peta minda kita ataupun Madam conteng di sini, Madam conteng di sini, kita ada rumus I nombor 19 tadi. Okey, nombor 19. I sama dengan dia guna Q1 per dengan Q0 darab dengan 100. Tu rumus yang diberi.
Tetapi soalan kita tentang harga. Jadi tempat yang tahun asas, Madam buat bahagi dengan tahun asas dia, harga adalah RM12. Manakala tahun 2015, harganya ialah RM15.60. Nilai yang Madam isi bukan mewakili kuantiti tetapi mewakili harga pada tahun sekarang perkan dengan tahun asas 2011 dan darabkan dengan 100. Okey. So kalau kita dapat jawapan ni sebenarnya kita akan dapat nilai M. Okey, kita akan dapat nilai M di situ. Jadi kalau Madam kira, kita ada kalkulator, kita buat je pecahan RM15.60 bahagi dengan RM12. Kemudian darab dengan 100. So Madam dapat jawapannya ialah 130. Bermaksud, bermaksud, so nilai yang kita sedang cari, so kat sini kita dapati ada nilai yang tak lengkap. Nilai tak lengkap di sini, kita boleh kira dengan menggunakan rumus nombor 19 yang telah diubah suai daripada kuantiti menjadi harga. So nilai M yang dia suruh kita cari sebenarnya adalah 130. Inilah dia nilainya. Nilai M yang warna pink tu adalah 130. Okey, Madam buka kepada persoalan, silakan. Sebab kita nak belajar satu part dahulu, kita tak nak pergi tinggi lagi. Okey, boleh faham macam mana nak dapat nilai M tu? Tak ada link tu ke maksud Yasmin? Yasmin tak ada dalam grup WhatsApp lagi eh? Oh, tak ada soalan. Oh, soalan memang tadi saya tak post dekat wall, saya tak post dekat WhatsApp group sebab saya ajar pelajar cara mencari tadi. Yang pertama, kalau nak soalan tu nanti, yang saya buat adalah koleksi pasir. Awak pergi dekat WhatsApp group, okay, awak tekan bahagian atas ni, Madam Z, kelas 30 minit, tekan. Pergi kepada read more, awak tekan bahan perbincangan. Okey, tekan bahan ulang kaji dan awak pilih yang tingkatan 4. Tekan bab 10, dalam tu ada bab 10 nombor indeks. Bila awak tekan, dalam tu ada soalan 2017, 2016, 2015. Ambil soalan dalam tu. Okey, ambil soalan dalam tu. Boleh semua ada. Video, YouTube, semua dalam tu saya letak. Saya tak ada letak password apa-apa. Boleh ambil. Okey, so Madam teruskan. Mana tadi nak buang ni? Okey. Saya tutup dulu Okey, seterusnya. Ni kegunaan rumus yang Madam bagi tahu tu lah. Okey, sebab kita baru belajar satu site baru. Kebetulan kita nak cari nilai M. So, Madam terang macam mana satu persatu table Madam terang. Kemudian, oleh kerana nombor 1 ni soalan kata cari nilai M, maka Madam telah menggunakan rumus nombor 19. Okey, soalan yang kedua. Harga bagi bahan C pada tahun 2013. Dia nak suruh pelajar guna rumus ni sekali lagi. Tadi harga yang kita kira ini adalah harga pada tahun 2015. Sekarang sekali lagi dia suruh kira I sama dengan Q1 per dengan Q0 darab 100. Q asas ataupun price asas sama lagi RM12.
Kemudian kita nak cari price pada tahun 2013. Itu adalah permintaan soalan. Cari price tahun 2013. So, Madam sedang mencari yang warna kuning. Tapi Madam lengkapkan dahulu rumus. Okey, kita tengok bahan C. Bahan C tahun 2013. Nilai indeks harga dia ialah 110. Jadi kita letak kat sini 110. Rumus yang sama, tadi kita mencari nilai I. Sekarang kita ada nilai I, kita tak ada harga. Dia terbalik. Tujuannya ialah untuk pelajar mahir penggunaan rumus. Jadi kalau pelajar nak cepat, kalau pelajar nak cepat, Madam kongsikan, tapi jalan kerja Madam buat, cuma Madam nak suruh jawapannya tepat. Begini Madam share jalan kerja. Harap-harap betul kadang-kadang dia tak mengena, saya tekan dia jadi salah lah apalah. 110 ni diberi oleh soalan. Awak tekan alpha, awak tekan sama dengan. Kemudian nilai yang warna kuning, awak label sebagai X, nilai yang kita nak cari, per dengan, kalau RM12 tu tulis 12 je. Kemudian darab dengan 100. Apa yang Madam tulis di kertas jawapan, itulah yang Madam type dekat soalan. Lepas tu awak tekan button shift, awak tekan button solve. Baru sekali. Ulang lagi sekali, shift, tekan lagi solve. Sama dengan. So jawapan awak 13.2 bermaksud RM 13.20 sen. Jadi untuk bahan C, harga semasa tahun 2011 ialah RM12. Tahun 2013, dia bertambah menjadi RM13.20. Dia meningkat. 2015, dia meningkat lagi menjadi RM15.60. Itu dia yang sedang bermain dengan Malaysia pada zaman sekarang. Kalau kita tengok harga kangkung sekalipun memang harganya setiap tahun dia naik. Yang ni naik daripada RM12, RM13.20. Daripada RM13.20 naik kepada RM15.60. Itu yang sedang kita buat dalam tajuk nombor indeks, tapi Madam pergi kepada rumus 19 terlebih dahulu. Kita boleh semak jawapan dekat answer tadi kalau nak semak. So harga pada tahun 2013 ialah RM13.20. Madam buka kepada soalan, baru penggunaan rumus nombor 19. Dekat mana rasa tak faham? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Ni soalan 15. Kita baru kumpul 3 markah. Dalam kita duk buat, rasa macam panjang dah buat. Dah dapat 3 markah. Iaitu dah bagus. Dah bagus. Sekurang-kurangnya kita menjawab. Kemudian, yang Madam kata tadilah. Kita ada satu bahagian lagi yang Madam kata tadi. Kalau kita buka ni nota peta minda, yang contoh-contoh nombor indeks ni teori. Teori tak ada masalah sebab dia tak tanya. Lepas tu dia cerita pasal indeks gubahan. Indeks gubahan, satu ada tanpa pemberat, satu lagi dengan pemberat. Exam nanti, dia suka keluar yang dengan pemberat. Jadi rumus ini telah diberi dalam senarai rumus sebagai rumus yang ke-20. Cuma
Penulisan rumus saya tulis yang sebenar sebab yang ini saya takut orang kata saya tipu pula. Sebenarnya dia sama maksud. Tapi saya takut pelajar salah faham. So dia tulis kat sini huruf I tapi nak menunjukkan perkataan gubahan maka dia buat satu simbol bar di atas I tu. Jadi itu ialah indeks gubahan. Kalau yang tadi indeks biasa huruf I sahaja. Yang ini ada tanda bar dekat atas. Saya salin rumus daripada nombor 20 bersamaan dengan hasil tambah. Okey, hasil tambah nilai pemberat didarab dengan indeks bahagi dengan jumlah pemberat. Itu rumusnya. Tak ada darab 100. Okey, dia sama cuma dia tukar I duduk depan, W duduk belakang. Tapi dalam exam dia akan bagi rumus ni. Dia punya anak-anak cacing yang bawah-bawah jadi I kecil kalau tak nak faham pun tak apa. Kalau dia buat macam tu tak nak faham tak apalah. Okey, kita boleh abaikan iaitu penulisan dari segi matematik sahaja. Okey. So kalau tengok rumus, kita memang kena cari pemberat dan darab dengan indeks. Okey. Dalam soalan, macam mana kita nak kenal pemberat? Okey. Sebab dia ada banyak jenis sangat. Okey. So sekarang, Meda nak buka kepada soalan sekarang. Okey. So bila soalan B hadir, soalan B hadir, dia mula memberikan pemberat. Yang pertama 2. Pemberatlah tu. Kemudian dia rahsiakan H. Pemberat yang terakhir ialah 3. Itulah dia nilai pemberat. Okey. Dia kata indeks gubahan. Okey, indeks gubahan. Dia cerita tentang I dan ada benda yang gubah di atasnya. Untuk kos pengeluaran kasut pada tahun 2013 berasaskan 2011, dia dah bagi dah indeks gubahannya ialah 106.7. Apakah maksud 106.7? Okey, kalau kita tengok rumus kita tadi, I gubah kan sama dengan jumlah pemberat darab dengan I per dengan jumlah pemberat. Nilai 106.7 ini merupakan nilai di depan ini. Dia dah bagi indeks gubahan. Okey. So soalan yang seterusnya, dia nak suruh kita cari nilai H. Okay, dia nak suruh kita cari nilai H. So kita tengok macam mana cara nak mengira. Okey, so kita dah ada nisbah dia 2H3. Kemudian kalau awak ingat, Madam kata tadi 106.7 ini ialah nilai I yang ada gubah di atas dia. Kemudian rumus kita. Okay, rumus kita, dia kena ada W darab dengan I. Okey, so Madam ambil table yang pertama. W-nya ialah 2. Okey, nilai W-nya ialah 2. Macam mana nak tahu? Tengok dekat sini. Untuk item B, pemberatnya ialah H. Item C, pemberatnya ialah 3. Sekarang Madam nak darab dengan I. I di sini. Jadi Madam kena tengok kepada soalan awak tadi. Okey, soalan awak, tengok balik. Okey, tengok balik. Kita nak rujuk tahun 2015 atau 13 bergantung kepada soalan. Dia kata 2013. Okey, 2011. Jadi nilai yang saya perlu lihat ialah nilai di sini. Saya kena lihat nilai di sini.
Kerana di sini tentang 2013, asas 2011 sama dengan soalan. Jadi nilai I yang pertama ialah ini, 106. Nilai yang kedua, 105. Nilai untuk item C itu 110. Sebab itulah pemberat 2 kita darab dengan nilai A tadi 106. Nilai B tadi 105. Nilai C tadi madam buat 110. Itulah dia nilai I. Kalau pelajar nak tulis warna biru dulu, baru pink pun boleh, tak ada masalah. Kemudian rumus kita kata, bahagi dengan, kat sini ada jumlah. Oleh kerana ada jumlah, maka sebab itulah madam menambah di antara mereka. Kerana itulah maksud jumlah. Yang di bawah, dia nak jumlah W, iaitu yang pertama 2. Okay, madam ambil yang pertama 2. Macam tu. Boleh? Okey ke? Okey ke tak ni? Okey, boleh Okey, katakan pelajar dah buat jalan kerja. Dah buat jalan kerja, lepas tu cikgunya tak kisah jalan kerja ni katakan. Cikgu dia tak nak tengok pun jalan kerja ni. Jadi pelajar boleh guna apa yang madam ajar tadi dengan menggunakan kalkulator. Kalau cikgu tak kisah. Tapi kalau cikgu kita kisah, kita kenalah kembang satu per satu. Okey, yang pertama, madam tengok yang ini dahulu. 2 tambah 3, 5. 5 tambah H. Sebab itulah nilai di sini, madam buat 5 tambah H. Kenapa didarab? Sebab tadi dia adalah bahagi, so dia jadi darab. Okey, dan nilai-nilai lain kalau kita buat satu persatu dia memang ambil masa yang sangat lama. Okey, 106 darab 2 dapat 212. Yang ini dapat 110 darab 3, 330. Yang ini 105 darab H dapat yang inilah. So kalau kita boleh skip yang ini, cantik. Cuma minta kebenaran cikgu, tanya cikgu sekolah. Ada markah tak jalan kerja tu? Seandainya tidak ada markah, madam cadang. Okay? Madam cadang. Kita boleh buat 106. Madam cuba. Madam tak pernah cuba sebab tajuk ni dah tak ada dah di matrik. Kita dah buang mulai tahun ni. 106.7. Alfa sama dengan, kita buat pecahan. Nilai di atas 106 darab dengan 2 tambah 105x tambah 110 darab dengan 3. Madam harap betul Yang di bawah 2 tambah, madam tukar H tu jadi X tambah dengan 3. Okay, minta dapat Tekan shift solve. Lagi sekali shift solve. Sama dengan. Akhirnya dia bagi jawapan X sama dengan 5. So madam dah lompat beberapa jalan kerja. Sebab itu madam kata minta persetujuan daripada cikgu admit dahulu. Tapi pentingnya jalan kerja ni ialah kita jadi confident sebab jawapan akhir kita dah tahu. Jalan kerja tu kita boleh reka lah lepas tu. Cuma dia melibatkan algebra sedikit. Jadi kalau salah tambah tolak tu, dia memberikan kesan. Tapi bila kita dah ada jawapan akhir, bila kita buat, kita dapati jawapan kita tak sama, kita boleh ubah suai. Alright. Madam buka kepada soalan untuk yang madam terang. Janji tak nak masuk tapi dah masuk dah. Janji tak nak masuk tapi dah masuk. Penggunaan rumus, yang ini penggunaan rumus nombor 20. Okey.
Okey, boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Okey. So, untuk besok, untuk besok sebab kita buat kelas ni tak lama. So, yang setakat hari ni kita mampu jawab soalan asas A 3 markah, kemudian soalan pertengahan melibatkan indeks gubahan, kita dah berjaya mengira nilai H. Kita berjaya mengira nilai H. Lepas tu nombor 2 tu kita tak kira lagi. Kita tak kira lagi. So kalau awak tengok kat sini dia bagi harga sepadan kasut 2011. Dia nak harga pada tahun 2011. Seandainya pada tahun 2013 harganya ialah RM58.20. Tadi kita dah buat dah tadi untuk bahan C, untuk bahan C daripada RM12, RM13.20 naik jadi RM15.60. So sekarang ni dia tukar. So sekarang ni dia tak mention jenis yang mana, cuma dia cakap nilainya pada harga pada tahun 2013 RM58.20. Jadi dia nak apakah harga pada tahun 2011. Iaitu sempat kita buat sikit. Sebab dia sikit je. Okey. So kita tengok ini yang ditanya oleh soalan. Separuh dia bagi RM58.20 dan dia tanya nilai 2011. So cara nak carinya ialah kita boleh kita gunakan nilai yang kita kira tadi. Diberi indeksnya pada tahun 2000. Indeks gubahan dia bagi ialah 106.7. Bila masa dia bagi, awak tengok dekat soalan, dia bagi di awal episod lagi ni, yang madam buat warna purple di sini. Dekat sini lagi, dia ceritakan 106.7 adalah kos pengeluaran 2013 berpandukan 2011. So, madam guna yang itu. Madam guna yang itu. Sebab itulah di sini 106.7. So, kalau pelajar nak tahu, sebenarnya rumus asalnya begini. 106.7 sama dengan harga tahun 2013 RM58.20 dan harga pada tahun 2011. Kita buatkan rumus kita darab dengan 100. Ingat tak rumus kita yang biasa? Tapi senarai rumus ni dia tak bagi dalam exam, cuma kita menggunakan rumus 19. Sebab nilai yang kita kira ni bukan indeks biasa, tetapi indeks gubahan. Jadi untuk mencari nilai yang berwarna kuning ini, madam boleh tukar kepada P2011 sama dengan RM58.20 bahagi 106.7 darab dengan 100. Madam boleh kira macam ni. Katakan pelajar tak nak faham cara ni, tak ada masalah. Boleh guna rumus macam biasa dan kita akan kira macam biasa. Pecahan RM58.20 per dengan 106.7 dan kita darab dengan 100. Jadi harganya dapat pecahan, jangan takut, tekan saja SD. Jadi harga pada tahun 2011 ialah RM54.55. Sebab madam bundarkan digit 3 di belakang. Sebab ni duit 2 tempat perpuluhan. Jadi bila bundarkan, harganya ialah RM54.55. Rumus mana yang madam guna ni? Madam guna di sini.
Meda guna di sini, Wak. Rumus ni meda guna. Sorry. Dan rumus ni tidak diberi dalam exam. Okay, tidak diberi dalam SPM. Jadi kalau awak tak nak hafal, awak cuma tiru je rumus di atas. Cuma bezanya yang di atas adalah I, yang di bawah adalah I gubahan. Dan dia ada penambahan lah harga-harga barang tu. Okay, kalau awak nak guna. Okay, kalau saya memang tak akan tengok terus rumus ini. Okay, saya tak akan tengok. Saya pinjam saja rumus nombor indeks di atas. Okay, so Madam buka kepada soalan. Yang satu part lagi kita akan belajar besok. Kat mana rasa tak boleh bertanya. Madam akan buka ruangan soalan supaya pelajar boleh bertanya. So setakat yang Madam bincang yang inilah. 3 markah di atas. Okay, tentang indeks biasa. Bila masuk B, dia dah mula masuk gubahan. Dia perkenalkan nisbah tu adalah pemberat. Daripada situ, kita akan dapat indeks gubahan. Indeks gubahan tu diguna lagi untuk dapatkan price pada tahun 2011. Yang soalan terakhir, kita simpan untuk besok. Besok kita akan buat setengah jam lagi. Okey, silakan. Ada tak yang nak tanya? Sikit lagi dah nak habis dah tajuk ni. Sikit je lagi dah. Saja Meda tak nak habiskan malam ni. Tu yang C kita belum buat yang C. Okey, so setakat ni okey. So nanti kita habiskan dulu satu lagi bahagian besok. Yang besok Meda akan gunakan inovasi untuk mengajar. Okey, inovasi untuk mengajar. Lepas tu kita consider kita dah habis tajuk 10. Yang hari berikutnya kita akan buat latihan sedikit tajuk 10. Meda akan ambil soalan pasir. Pasir untuk semua set yang ini. Dan boleh nampak soalan setiap tahun adalah sama. Okay, soalan setiap tahun adalah sama. Sebab itu Cikgu Ahmad kita suruh kita memilih soalan ini pada bahagian C nanti. Bila masuk tingkatan 5 ke, masuk tingkatan 4, memang ini soalan favourite. Alright, so kalau tak ada soalan, okay, kita mungkin akan stop di sini. Okay, rakaman